Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang 6 aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan dan Pendidikan Malaysia. Okay. 6 aspirasi sistem pendidikan murid. Ada 6. Yang pertama ialah kemahiran pemimpin. Yang kedua ialah kemahiran dua bahasa. Yang ketiga ialah kemahiran berfikiran. Yang keempat ada pengetahuan. Yang kelima identiti nasional. Dan yang keenam ialah etika kerohanian. Okey, kita masuk ke pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Okey, pengetahuan ni ialah di peringkat paling asas lah. Dia macam orang kata basic lah. Dia setiap kanak-kanak ni perlu menguasai sepenuh kemahiran literasi dan numerasi. Okey. Literasi ni tentang pasal bahasa dan numerasi ni ialah pasal nombor. Okey. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran antara seperti matematik dan sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Okey. Kat sini pasal pengetahuan ni, murid ni kena dedah dengan kena menguasai mata pelajaran macam matematik, sains dan murid juga perlu kena dedahkan pasal pengetahuan macam sejarah dulu. Murid kena tahu, kena didedahkan dari awal lagi. Okey, seterusnya, murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Okey. Murid juga perlu macam nak kembangkan lagi pengetahuan diorang belajar lagi kemahiran lain macam bidang-bidang lain macam muzik ada, sukan ada, main gitar ke semua. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kemahiran berfikir pula. Okey, setiap murid akan belajar cara memperolehi ilmu, pengetahuan sepanjang kehidupan mereka, iaitu menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan menciptakan ilmu yang baru. Okey, kat sini kemahiran berfikir. Kan setiap orang kan murid ni dia ada menerapkan rasa ingin tahu macam dia nak belajar benda baru. Dia perasaan ingin tahu tu dengan memperoleh banyak ilmu benda baru tu dah akan semangat lagi nak memperoleh ilmu yang baru. Okey, seterusnya setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penakkulan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Okey. Okey, setiap murid ni dia perlu menguasai kemahiran kognitif ni supaya dia dapat murid ni dapat berfikiran kreatif macam dapat membuat suatu benda luar kotak, berfikir dengan luar kotak semua. Okey. Seterusnya kita pergi ke kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin pula ialah kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah sangat penting. Okay, kerana kebolehan ini, murid ini perlu terapkan kebolehan kemahiran memimpin ni supaya pada satu hari nanti dia boleh menjadi seorang pemimpin yang memimpin anak-anak buahnya atau rakyatnya pada masa akan datang. Okay, seterusnya sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan bukan formal, bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Okay. Okay, murid ni dia kena nerapkan semangat saling bantu-membantu lah. Saling bekerja dalam pasukan, bekerjasama kan. Supaya dapat menerapkan dalam diri mereka ni ciri-ciri kepimpinan diorang terselah. Dapat terselah lah. Okay, seterusnya dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan ni dia merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Okay, dalam sistem pendidikan ni, kepimpinan ni dia merangkumi 4 dimensi lah yang kita tahu iaitu keusahawanan. Macam mana dapat menguruskan wang dengan baik dan berdaya tahan. Berdaya tahan ni maksudnya dia mampu lah menghadapi cabaran semua. Itu kecerdasan emosi ni dia dapat mengawal emosi dengan baik dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Maksudnya dia mampu berkomunikasi dengan orang lain. Okay, seterusnya iaitu kemahiran dua bahasa. Setiap kanak-kanak ni menguasai sekurang-kurangnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Okey. Setiap kanak-kanak dia perlu menguasai at least orang kata sekurang-kurangnya dua bahasa lah. Pertama bahasa Melayu. Bahasa Melayu ibunda kita kan. Yang kedua ialah bahasa Inggeris.
Bahasa Inggeris ni kita nak sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Macam contoh kalau kita pergi ke luar negara ke, kita nak komunikasi dengan orang lain, kita guna bahasa Inggeris. Okay. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Okay. Bila murid dapat menguasai dua-dua bahasa ni, murid juga boleh apply. Maksudnya boleh guna bahasa ni dalam pekerjaan, setiap pekerjaan. Kadang kan ada orang tu belajar luar negara. So orang tu boleh guna bahasa Inggeris tu ketika berada di luar negara. Okay. Seterusnya, di samping itu, kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Okay. Murid juga bukan setakat dua bahasa, ada dua bahasa dia belajar. Bahasa lain boleh juga seperti macam bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Mandarin dan lain-lain. Okay, seterusnya ialah etika kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditubuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak, membuat pertimbangan, berpegang pada prinsip ketika berada dalam sesuatu yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Okey. Maksud di sini ialah etika kerohanian ialah murid ni dapat bijak lah dalam membuat pertimbangan. Maksudnya dia dapat membuat keputusan yang bertamat lah. Dan dia ni berpegang pada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal. Maksudnya dia mampu nak handle, nak mengatasi situasi yang kritikal lah. Dan serta berani melakukan sesuai tu yang betul. Maksudnya dia dapat melakukan sesuatu dengan betul, dengan tepat. Okay. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Okay. Sistem pendidikan juga dia kata tujuan dia untuk nak membentuk seorang individu ni untuk menerapkan kasih sayang yang dapat menyumbangkan kepada kesejahteraan negara. Okay. Yang last sekali ialah identiti nasional. Identiti nasional ialah yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. So, setiap murid ni dia banggalah kerana dia sebagai rakyat Malaysia tanpa nak mengira etnik. Tak kira ada kaum Cina ke, India ke, saling bekerjasama dan memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain. Dan semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Okay. Murid ni dia kena perlukan terapkan dalam diri mereka ni semangat patriotik yang tinggi lah supaya murid ni dengan cara murid ni kena memahami sejarah negara. Maksudnya murid kena belajar kan, seperti yang kita cakap tadi kan. Murid ni perlu terdedah dengan sejarah-sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Untuk masa depan negara yang cerah untuk majukan negara. Okay. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar, memahami dan menerima kepelbagaian, tapi juga menghayati kepelbagaian. Okay. Baiklah, seterusnya kita akan masuk pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Dapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara iaitu akses, kualiti, equity, kesikapan dan perpaduan. Jadi, apakah aspirasi sistem pendidikan negara? Terdapat 5 hasil yang ingin dicapai dalam plan pembangunan pendidikan iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. 5 aspirasi ini muncul bila laporan pendidikan yang pernah dikeluarkan sebelum ini tetapi kandungannya masih relevan iaitu laporan Razak 1956, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dan PIPP yang mana 2006 hingga 2010. Sekolah adalah barisan hadapan dan peringkat operasi dalam melaksanakan tanggungjawab memastikan 5 aspirasi ini dapat dicapai. Okay, yang pertama, akses kepada kejayaan.
Sekolah mempunyai peranan untuk memastikan setiap murid di sekolah mendapat akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti tanpa mengira taraf ekonomi, kaum atau latar belakang murid bagi membolehkan murid mencapai potensi masing-masing. Prinsip pendidikan untuk semua perlu dijadikan asas dalam memastikan akses dan enrolment setiap lapisan murid dari peringkat prasekolah ke sekolah menengah dapat dipenuhi. Bagi tujuan ini, pihak sekolah perlu memberi komitmen demi memastikan tiada murid yang tercicir dan semua murid memenuhi standard minimum iaitu sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Inggeris, Matematik, Sejarah dan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. Pada akhir kata 5, tujuannya adalah untuk meletakkan negara kita setanding dengan negara maju yang lain di samping meningkatkan peratusan murid melanjutkan pelajaran pada peringkat universiti, kolej, politeknik, vocational dan program latihan kemahiran yang berstruktur. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kualiti, iaitu kualiti standard antarabangsa yang tinggi. Aspirasi kedua ini melibatkan peranan sekolah dalam memastikan setiap sekolah memberikan proses pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid setanding dengan negara maju yang lain mengikut standard antarabangsa. Langkah ini termasuklah standard untuk bidang matematik, sains, bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi. KPM misalnya telah mensasarkan agar negara berada dalam kelompok sepertiga teratas dari segi prestasi dalam TIMSS, iaitu Trends in Mathematics and Science Study, dan PISA, Program for International Student Assessment, dalam tempoh 15 tahun. Oleh itu, komitmen guru dan masyarakat yang mendukung sekolah yang tinggi amat diharapkan. Pelaksanaan ITIM dan blok BLE perlulah dilaksanakan secara serius kerana ia adalah kerangka asas yang dapat memenuhi keperluan proses pembelajaran dan pengajaran berkualiti tinggi. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada equity, iaitu equity untuk semua murid. Sekolah perlu memastikan sistem pendidikan yang dilaksanakan berada pada tahap yang terbaik kepada setiap murid tanpa mengira etnik, tempat atau latar belakang sosioekonomi. Sekolah perlu memberi peluang kepada setiap murid supaya jurang yang ada dalam kalangan mereka dapat dirapatkan. Sekolah juga bertanggungjawab untuk memastikan setiap murid mempunyai pelbagai latar belakang dan sekolah juga bertanggungjawab untuk memastikan setiap murid yang mempunyai pelbagai latar belakang dan sosioekonomi di sekolah mendapat hak dan equity yang sama terhadap kemudahan dalam menyokong pembelajaran dan pembangunan sosial mereka. Program pendidikan khas, kelas rancangan khas dan program kawalan yang terdapat di sekolah perlulah diurus dengan berkesan bagi membolehkan murid bangunkan mengikut kebolehan dan potensi masing-masing. Seterusnya, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Seperti mana yang kita tahu, murid menghabiskan masa lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Maka sekolah merupakan medan yang subur untuk memupukkan semangat perpaduan. Oleh itu, sekolah perlulah mewujudkan interaksi dalam kalangan murid-murid agar mereka belajar saling memahami, menerima dan menghargai pelbagaian. Gerak kerja kurikulum perlu dioptimumkan dan dasar satu murid satu sukan perlu dimantapkan agar penerapan nilai dan pengalaman dapat diterapkan ke arah pembinaan identiti nasional yang seterusnya memupuk perpaduan. Selain itu, kita ada juga pelaksanaan
kecekapan tinggi. Aspirasi pendidikan nasional yang kelima ialah elemen kecekapan. Kerajaan menerusi bajet tahunan telah memperuntukkan pembelajaran besar kepada sektor pendidikan iaitu sebanyak 16%, yang secara jelas menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab guru-guru dan warga pendidikan di sekolah untuk memastikan ulangan dalam bentuk keberhasilan murid dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Pelaksanaan program pendidikan perlu dibuat secara lebih bertanggungjawab dan menggunakan sumber yang ada secara efisien, efektif dan memberi impak yang maksimal. Seterusnya kita pergi pula kepada tokoh guru cemerlang. Iaitu Aminuddin bin Abdul Aziz. Baiklah, mari datang. Nama penuh beliau ialah Aminuddin bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 Januari 1966. Tempat lahir di Batu 12, Jalan Besar, Hutan Melencang. Hobi beliau adalah suka membaca, mendengar muzik dan bermain bola. Tarikh latihan CGC DGA 34 adalah pada tarikh 16 Februari 2009. Kita pergi kepada aspek kerjaya. Kelayakan akademik beliau. Pada tahun 1983, beliau menamatkan CJ Pelajaran Malaysia di Sekolah Menengah Sultan Abdul Aziz Teluk Intan. Seterusnya beliau menyambung pelajaran pada 1988 untuk kursus Diploma Pentadbiran Awal ITM Cawangan Perak. Pada tahun 2012, beliau telah mendapatkan Sarjana Muda Pengajaran Sekolah Rendah di Universiti Terbuka Malaysia. Kelayakan ikhtisas beliau. Pada tahun 1990, beliau telah mendapatkan CJ Perguruan Asas di Institut Bahasa Kuala Lumpur. Kronologi perkhidmatan beliau adalah pada tahun 1991 sehingga 1995. Beliau berkhidmat di Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Datuk Harun, Petaling Jaya, Selangor. Dan pada 1996 sehingga kini, beliau berkhidmat di SK Hutan Melintang, Perak. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Implikasi yang pertama ialah kurikulum sekolah mengalami perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitik beratkan nilai-nilai murni yang diserapkan ke dalam subjek-subjek dan program-program di sekolah agar dapat melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi kurikulum dan kurikulum. Implikasi yang kedua pula ialah perubahan peribadi pendidik selaras dengan aspirasi sistem pendidikan. Pendidik ni dia lebih positif dalam menjalankan tugas bagi mencapai tujuan dan matlamat yang diterapkan oleh negara. Sikap positif pendidik dapat melahirkan insan yang inovatif, berpengetahuan luas, berakhlak mulia dan berketerampilan. Implikasi yang ketiga pula ialah terdapat pelbagai perubahan kemudahan dalam pendidikan kita pada hari ini bagi mencapai aspirasi sistem pendidikan yang dirancang oleh negara. Kemudahan-kemudahan yang disediakan dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan potensi diri dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani. Seterusnya, implikasi keempat. Aspirasi pendidikan ini mengajar murid untuk menghormati budaya-budaya yang diamalkan oleh masyarakat di negara kita. Setiap masyarakat di negara kita mempunyai budaya yang berbeza. Aspirasi sistem pendidikan ini dapat mengajarkan kepada murid-murid
keunikan budaya yang ada di negara kita. Tambahan lagi, aspirasi ini memberi peluang kepada murid-murid untuk berkongsi pengalaman, untuk berinteraksi dengan pelbagai etnik yang ada di negara kita agar perpaduan semakin utuh. Selain itu, untuk implikasi kelima, setiap murid akan dibantu untuk mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya melalui bekerja dalam pasukan yang mengamalkan ciri kepimpinan yang merangkumi keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi secara berkesan. Tambahan lagi, mereka turut dibentuk menjadi individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara dari segi etika dan kerohanian. Setiap murid dipupuk dengan semangat patriotik, iaitu melalui cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara, kerana identiti nasional yang akan dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian. Sehubungan dengan itu, murid-murid akan mempunyai semangat patriotik yang tinggi dalam diri dan sentiasa mempertahankan negara. Tuntasnya, pelbagai usaha telah giat dijalankan untuk melahirkan generasi bijak pandai yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Namun, perahu tidak akan bergerak ke hadapan jika hanya satu dayung yang mengayuh. Semua pihak perlulah mengambil cakna tentang hal ini dan seterusnya berusaha untuk mengekalkan momentum ini sehinggalah kita dapat melahirkan generasi yang cemerlang dan mencapai status negara maju. Okey, sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.